النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفرعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا كريم. أما بعد. Mana kita menguji mana uji pula sudah ada tanda boleh tak boleh ada tanda tidak muka surat lain kita jalan tidak muka surat lain apa ayat dia ilmu sifat ilmu baik. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ilmu sudah kita sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi ilmi tauhid karangan bagi Zainul Abidin Ibni Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filani rahimahullah ta'ala. Pada kata dianya dan ilmu. Ini masih lagi bicara sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf, kita semua ni orang mukallaf, orang yang menanggungkan hukum taklif, makrifat, mana mengenal, mengetahui serta i'tiqad dalam hati kita akan bahawasanya Allah Taala tu yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Mesti pada zat Allah Taala tu ada sifat ilmu. Apa ilmu? Terjemah Melayunya arti ni terbalik bahasa balik bahasa daripada Arabnya sebut ilmu. Melayu kitanya pengetahuan. Itu lebih tepat. Kalau Pak Syekh Zainul Abidin terjemah artinya arti ilmu tahu. Tahu ni kena kepada samaratus sifat. Samarah kesan daripada sifat pengetahuan itu tahu. Tugas sifat pengetahuan itu mengetahui. Jadi pengetahuan lain, tahu lain, mengetahui itu lain. Jadi hak kita nak isbat pada zat Allah Ta'ala ni
nak isbat laka tu, tapi hak kita nak isbat artinya ialah sifat tu sendiri. Tu. Maka masyhurlah di kalangan ulama usuluddin, ulama mutakallimin, sya'a indal mutakallimina isti'malus sifat bimakna ismi dunal masdar. Telah masyhur, kecoh orang sya'a ni masyhur, kecoh meratai pengetahuan tersebut di sisi ulama mutakallimin. Isti'malus sifat, bila menggunakan sifat makna ini bimakna ismi, dengan makna ismi, bukan dengan makna masdar. Walaupun dianya masdari, tapi makna dia kehendak ialah ismi, isim masdar. Bukan dengan makna masdar. Alima ya'lamu ilman. Itu masdar tak asal. Tapi bukan nak makna masdar. Mana mengetahui itu bukan. Naknya makna ismi, apa? Satu nama bagi satu sifat yang wujudi, yang bangsa ada tu di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekira-kiranya kalau Allah Ta'ala buka hijab, lau kushifa bina, kalau dibukakan, lau kushifa binal hijabu, kalau dibukakan hijab bagi kami oleh Allah Ta'ala, la ra'ayna, pasti kita akan nampak sifat ilmu, sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi sifat pengetahuan ni satu lah. Itu kerana kita maklum kan, kita bahas dah pada wahdaniyah. Aku lupa lama ni cuti ni dah. Wahdaniyah mula kita dah bahas dah. Artinya Allah Ta'ala tu bersangatan satu, bersangatan esa. Bersangatan esa pada zat, bersangatan esa pada segala sifat, dan bersangatan esa pada segala perbuatannya. Kalau gitu bersangatan esa pada segala sifat apa makna? Iaitu sifat Allah Ta'ala ni banyak, tapi satu-satu jenis juga. Itu sakago kata ni. Satu kedrak, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu samad, satu basar, satu kata. Jadi kalau kita kata ilmu artinya mengetahui atau tahu, takkanlah tahu Tuhan itu satu, atau mengetahui Tuhan itu satu lah. Enggak Tuhan. Kita banyak tahu. Kita tahu itu, tahu benda ni, kita mengetahui usaha untuk idrak syai', mendapat sesuatu. Banyak kita mengetahui. Tahu kita banyak, mengetahui kita banyak. Kalau Tuhan tu tahu dia, mengetahui dia tu satu je, jahil ya Tuhan. Jadi hak satu tu bukan tahu dan mengetahui. Hak satu tu pengetahuan. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala satu sifat pengetahuan ni, sifat ilmu ni, zat Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui segala perkara. Banyak dalam perkara ni banyak. Tu kita nak bagi beza dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni, kenapa dipanggil juga Mu'tazilah tu dengan Mu'attilah? Puak-puak taktil, puak-puak yang mentaktilkan Allah Ta'ala, mana? Mengkosongkan zat Allah Ta'ala daripada sifat. Tu puak Mu'tazilah kata Allah tu alimun bidzati. Qadirun bidzati, muridun bidzati, hayyun bidzati. Tu dengan zat dia Allah Ta'ala tu maha mengetahui dengan zat dia. Tidak ada di zat Allah Ta'ala tu sifat ilmu, tak ada. Tu Mu'tazilah, Mu'attilah. Atau lebih lagi kita nak halusi lagi, dipanggil Jahmiyah. Puak Jahmiyah. Tu yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Dia yang Allah panggil mentaktil. Karena kata dia, kalau Allah Ta'ala tu punya sifat, maka adakah sifat Allah Ta'ala tu qadim atau hadis? Kalau qadim, kalau hadis baru, bermakna zat Allah Ta'ala juga hadis baru juga. Karena tiap-tiap yang bersifat dengan sifat baru, mausufnya pun baru. Macam kita tahu mana kata zat kita baru. Karena kita tu bersifat dengan baru. Mana rupa, bergerak, diam, dulu kecil, dulu besar, dulu gagah, dulu gemuk, atau bubuk. Tahulah kita zat kita tu baru. Kenapa? Karena bersifat dengan sifat-sifat yang baru. Maka kalau sifat-sifat Allah Ta'ala ni baru, katanya fuak Mu'attilah, fuak Mu'tazilah,
maka bermaknanya zat Allah Ta'ala juga baharu. Maka zat Allah Ta'ala baharu itu tentu tidak perkara yang mustahilun. Kalau zat Allah Ta'ala baharu bermakna ada sang pencipta dia. Dia makhluk kita juga. Kerana baharu ni ada, itu tak ada, dulu tak ada, diadakan. Bermakna ada yang ada. Itu macam kita juga, kita baharu kan. Dulu tak ada, lah ni ada. Siapa yang ada? Tuhan lah yang ada. Bermakna kita tu baharu. Kalau Tuhan baharu, bukan Tuhan lah ni. Kalau sifat-sifat Tuhan ni pula kodeng kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama. Nescaya berbilang-bilang benda kodeng. Maka berbilang-bilang benda kodeng. Kaedah mengatakan ta'addudul qudama mustahilun. Berbilang-bilang benda kodeng itu ialah perkara yang tentu tidak ada akal. Lagi pula kalau Kristian saja dikafirkan sebab mengiktikad 3 kodeng. Mana Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mak ke, Rohul Kudus ke, ikut gila. Kristian saja pun dikafirkan yang mengiktikad 3 kodeng. Apatah lagi kita mengiktikad kudrat, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, kalam ni semua kodeng tak tahu. Berapa kali kafir daripada Kristian tadi? Kata siapa? Mu'tazilah ni. Yang dua hujah tu. Lama yang dengar sekerak tu bila air, pakai tu dia pergi. Itu Mu'tazilah kata. Itu nescaya berbeda benda kodeng. Jadi kalau orang Kristian saja dikafirkan dengan sebab mengiktikad 3 kodeng, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah i'tikad berapa kodeng? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, Allah, zat dia. Apa yang kodeng? Lebih kafir daripada lebih kafir lagi daripada Kristian. Barangkalinya orang kata Asy'ariyah ni kufrun akbar, itu dia tu sebenarnya Jahmiyah. Itu main ada letak video saya. Satu orang ustaz nama Asri Sabri. Orang tanya dia, apa kita nak hukum pada Al-Asy'ariyah? Asy'ariyah ni mana ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kata dia ni, akidah Asy'ariyah tu walaupun mereka tidak ingkar sifat, tetapi mereka tu mentakwilkan sifat. Bila mentakwilkan sifat, maka tidaklah orang panggil akidah mereka tu selamat daripada dikufurkan. Bahkan yang ikut Asy'ariyah ni katanya Al-Fadil Ustaz Asri Sabri, ialah kufrun akbar. Kufur yang sangat besar. Akbar, kabir dan akbar. Dengan tafdil dan kufur yang sangat besar. Berat. Gamal kufur. Ulama-ulama dulu muhaddisi, mutakallim, fuqaha. Lama mana Asy'ariyah ni? Maka Syekh Zubardawi kata boleh dikatakan 80% dunia umat Islam ni Asy'ariyah. Lepas tu 80% kafir habis. Kufrun akbar, tinggal mereka yang umum. Itu bergerak tu. Dia kata Asy'ariyah menafi ke panggil sifat fi'il. Sifat fi'il ke apa dia kata? Mana? Contohnya dia kata Allah Ta'ala ni dia dakwa Asy'ariyah ni hanya i'tikad Tuhan berpengetahuan tapi tidak mengetahui. Tuhan hanya bersifat dengan pendengaran, penglihatan tapi tidak mendengar, tidak melihat. Berat itu. Taqawul dia panggil. Taqawul. Apa? Buat dusta dengan perkataan ulama Asy'ariyah. Mana ada ulama Asy'ariyah kata begitu? Ulama Asy'ariyah mengisbatkan semua sifat. Sama ada sifat zat, sifat fi'il, bahkan mendengar, melihat tu takluk bagi sifat. Takluk bagi sifat tak ada masalah. Orang panggil takluk sifat tu termasuk daripada sifat fi'il. Sifat fi'il tak semestinya qadim. Dia tengok muta'allaq dia, tepat kata dia. Seperti kita kata mendengar, melihat. Nanti kita akan masuk sifat samad basar. Tuhan mendengar, melihat ni, Tuhan mendengar dan melihat perkara yang ada. Sama ada benda yang ada tu qadim atau hadis. Baik. Kalau itu Tuhan melihat kita, mendengar kita ni qadim ke hadis?
Koding juga. Kalau koding kita. Tuhan dengar kita, Tuhan lihat kita ni, koding ke hadir? Tak berani jawab kalau kita. Koding ke hadir? Mana sedia kala baru. Baru tengok, baru lihat, baru dengar ke? Kau sedia kala orang dengar lihat kita ada. Sedia kala tak? Kalau sedia kala lah kita pun. Koding juga kita. Dah baru. Bila? Bila kita ada, bila dia buat kita ada, maka dia dengar kita, dia lihat kita. Lepas tu sebelum kita ada, dia buka tau. Tak pekak, tak buta sebab ada sifat pendengar lihat tadi. Itu lah. Tu. Jadi kita ajaklah Al-Fatihahnya supaya kita dialog lah. Kita dialog mesra-mesra harmoni sikit. Kuatnya jadi kangen apa puasa tu. Jika tak setuju, tak sah kata lagu itu. Kerana Sa'datil Asy'ariyah ni bukan hal-hal. Imamul Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, nak bila kan? Lebih pada sutrela boleh bawa nama ulama itu Asy'ariyah. Tapi habis itu berat lah kita. Kufrun akbar pula tu. Kan? Jaga-jaga. Jadi buat Mu'tazilah kata, kalaulah Kristian sahaja pun kufur dengan sebab yang ikut koding, Al-Asy'ariyah lebih-lebih lagi awal dikafirkan dengan sebab lebih pada tiga apa ya benda koding. Lagi pula dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan itu bersifat dengan ilmu. Tak ada sungguh. Inna Allah Ta'ala yattasifu bila ilmin. Tak ada ayat itu. Tak ada. Baca ayat apa? Inna Allah alimun bidhatis sudur. Wallahu bi kulli syai'in alim. Alim. Ilmu tak ada tu. Jadi katanya Mu'tazilah, Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahuinya zat dia. Tak ada sifat di zat dia. Lalu kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ulama kita pun jawab bagaimana? Allah Ta'ala bersifat, maka sifat-sifat Allah Ta'ala itu adakah qadim sedia kala atau hadis baru? Tentu sekali qadim, tidak baru. Sifat-sifat Allah Ta'ala qadiman, semuanya sedia kala berlaku. Kalau baru tak benar lah. Kata adakah tidak ta'addudul qudamat mustahilun? Dah. Dia kata ta'addudul qudamat mustahilun. Berbilang-bilang perkara qadim itu bahasa benda tentu tidak, tak boleh nak terima dengan akal. Kalau benda qadim tu jenis zat dengan zat, dua ekor zat qadim tentu. Tuhan A, Tuhan B. Ya sungguh lah mustahil. Kita boleh faham juga sifat wahdaniah itu. Mana kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ni selain daripada Allah sebagai Tuhannya, maka hacumpo langit bumi dengan mana? Sejak daripada awal langit bumi ini tidak boleh diwujudkan walau sebesar zarrah sekalipun. Mustahil. Itu dalam Quran tak ada tu. Dalam Quran tak ada tu, di atas jalan mutabaqah. Dilalah mutabaqah memang tak ada lah. Tapi dengan atas jalan dilalah iltizamiyah itu wujud dalam Quran banyak dalil. Ayat tu juga. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa huwa wallahu alimun bidzatis sudur. Ayat tu juga. Lagu mana faham? Bila Allah Ta'ala sendiri kata dia zat yang maha mengetahui. Allah Ta'ala dengan tiap-tiap segala sesuatu perkara itu dia zat yang maha amat mengetahui. Maka secara auto dia panggil iltizamiyah, yang maknanya automatik, lazim. Mesti dah. Bila sebut kata zat tu zat yang maha mengetahui, pastilah di zat dia ada sifat pengetahuan. Gitu. Muhammad boleh ngomong dah. Bila orang itu masuk, contoh kita kata tu email masuk ke surga dengan yang mudah ngopak dia. Ngopak buru-buru tu email warna ni, bawa tu email macam-macam dia ngopak. Email dengan aku belakang tapi boleh bilang orang awak tahid ni ni tak ada ngopak ke aku pun ya. Boleh ngopak rancak molek email pun masuk dah. Kejut lah orang ngopak ni. Allah Al-Fatih tu imam kita ada, masya-Allah, wali orang kejut. Puji lah ni. Kalau tu email kata tak suruh buat mulut manis aku lah. Aku dengar belakang berapa mulut ngopak ni.
cakap tu lagu tu. Maka secara akademiknya, orang yang dengar tu email kata lagu tu, dia kena faham mana? Mana secara akademik ni? Pertamanya, tu email ni tak pekak rupanya. Ini bahasa tu email tak pekak. Bila tak pekak, bermakna ada sifat pendengar. Ada sifat pendengaran di telinga dia. Atau makna lazim dia panggil. Tapi tu email tak cakap lagi tu dah. Dia minta kata, Rasulullah mulut mani aku ada sifat pendengar ni. Tak cakap gitu. Atau ada sifat aku ada juga lah. Tapi secara lazim ni, secara lazimnya mesti kalau orang cakap itu kita faham. Tak pekak tu email ni, tak pekak. Maknanya ada sifat pada pendengar yang gitu. Jangan sebab tu dia kata aku mendengar apa yang kalian semua mengumpat kepada aku tadi. Bermakna dia tak pekak. Bila tak pekak, ada sifat pendengaran. Mendengar dengan pendengar ni sama kan? Tak sama. Tiap-tiap orang yang tak mendengar belum tentu kau. Orang hidup yang menyadari ni kau hidup. Kau ni. Dah. Sifat pendengar ada molek di telinga dia. Saya tanya, Ustaz lu syarah ke apa tadi? Kau apa tak dengar? Jangan kok. Kok apa? Kau dengar oleh molek ada sifat pendengar. Pasal tak dengar? Tak dengar. Kau tak dengar. Kau tak kok. Kenapa? Mendengar lain, pendengar lain. Udah. Sama. Jadi tidaklah makna Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran dengan secara mutabaqah, makna soreh, jelas. Inna Allah Ta'ala yattasifu bila ilmi. Kalau sebut gitu lah, tak semestinya tak ada. Karena jalan pengertian, panggil dilalah, jalan mengerti sesuatu, pengertian daripada dalil itu ada 3. Mana? Dilalah mutabaqah, dilalah iltizamiyah, dan dilalah tadammun juga. Itu. Jadi walaupun tidak ada dilalah mutabaqah, tapi dilalah iltizamiyah tetap ada. Gitu. Maka sebab itulah wajib kita iktikadnya Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Apa arti ilmu? Pengetahuan. Begitu kita. Tu. Bukan salah, cuma tepat lagi. Bukan salah, dia sebut tahu tu bukan salah. Kenapa? Kerana samarah daripada pengetahuan tu tahu. Kesan daripada samarah ni mana buah kesannya lah ke? Kesan daripada pengetahuan tu apa? Tahu. Tugas pengetahuan tu apa? Mengetahui. Itu takluk dia panggil, takluk. Jadi sifat ni boleh, ilmu sifat-sifat makna ni boleh terjemah 3 makna. Makna sifat, makna samarah, makna takluk. Melainkan hayat satu je. Terjemah dengan 2 makna. Mana? Berhidup, hidup. Dia tak ada takluk. Dia ada samarah. Itu lagu tu. Habis. Kalau gitu dalam ni tak tahu ya. Sifat ilmu pengetahuan-pengetahuannya apa? Kita kena ambil pensyarah. Ilmu-ilmu pengetahuan ini ialah sifatun qadimatun azaliyatun baqiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a. Itu. Gapo dia pengetahuan ni ialah sifatun, satu sifat. Bila sebut atas satu sifat, maqama bi-ghairi. Benda yang kita kerti dia di zat. Tak boleh kerti dia di benda lain. Walaupun dia tu bukan dia tu bukan zat, tapi dia tidak boleh pisah daripada zat. Itu la hiya wa la hiya ghairu. Tu. Walaupun dia tu bukannya zat, sifat-sifat ni bukan zat, tapi dia tu tak boleh pisah daripada zat. Kalau kita buat contoh pada Arab kan, seperti mereka pada baju ni, kok jirim zat. Kita boleh panggil zat boleh panggil jirim boleh. Allah zat saja, tak boleh panggil jirim. Sebab kita benar-benar Pak mereka ada di baju ni, dia panggil Arab ataupun sifat. Tuhan kita panggil sifat, dia panggil Arab. Arab ni benda kedatangan, terima perubahan. Basuh lusuh. Warna merah ni tidak lagi merah gelap, merah juga adalah lusuh. Itu panggil Arab. Baik. Warna merah di baju ni sifat atau Arab. Baju tu sendiri jirim.
Boleh pisah tak dua ni? Boleh pisah? Boleh? Boleh ni? Maknanya tinggal mego tak kau lagi saja gitu. Kakak saja. Wah mego ni tak boleh. Nak cabut boleh? Tak boleh. Tapi adakah mego tu ialah baju? Bukan. Kalau setiap mego tu baju dan rasa tu mego baju juga lah. Nah, mego bukan baju. Mego tu arah. Kalau mego ialah baju, kereta kita nak cap mego baju juga boleh pakai. Dah. Mego ni arah, sifat. Bukan zat. Nah, gitu. Tapi dia tu benda tak boleh pisah dengan zat. Kalau di kereta tak boleh pisah dengan kereta, di kain lasik tak boleh pisah dengan kain lasik, di baju tak boleh pisah dengan baju. Tak boleh. Dan nak reti dia kena reti di zat. Tak reti dengan diri dia tak boleh, tak boleh. Kita pergi kedai beli mango. Mango bukan apa? Mango cap. Bukan. Cap zat. Nak mango. Boleh. Semata-mata mango boleh. Boleh. Ada tu token boleh hui. Ni mango. Tak boleh. Nak rahim dengan benda. Dengan jirik. Dengan zat. Semata-mata di mango tu tak boleh bawa. Kau dia mango. Warna mango. Mango dago. Mango bukan apa? Mango mengapa aku boleh juga. Tu. Jadi mango tu tak boleh henti di dia semata-mata. Kena henti di benda lain. Itu dia panggil sifat. Tu. Kalau gitu ilmu-ilmu ni sifat tu. Satu sifat. Maknanya tak boleh ada dia tu mereka kena ada di zat. Sifatun wujudiyatun. Sifatnya bahasa sungguh lagi ada. Lagu mana bahasa sungguh lagi ada? So kira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, nampak bila kaifin wala hasrin. Nah, kalau bikin apa latak tu, nampak ku mata, bukan tengok putih mata, ya semua dah kata. Tu lagu tu. Tu nampak dengan tengok tu lain-lain kan. Ya Allah dah. Lain-lain. Tiap benda kita tengok tak semestinya kita nak nampak. Dah ada benda yang kita tengok tapi tak nampak ada. Nah, kita bawa kereta berdegung masuk dalam lubang. Bini kata Allah apa? Tak tengok kau lubang dapat. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Akhirat esok saya buat benda yang kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Itu. Baik. Tu mana wujudiyah tu. Qadi mata, qadi dia. Sifat pengetahuan ni qadi. Zat Tuhan qadi, sifat pengetahuan apa? Qadi. Azaliyatun baqiyatun, mana kekal selama-lama. Tak ada berubah apa. Nah, tu kalau dulu Tuhan buatlah ilmunya kalau ni nganyum juga. Dah. Sifat pengetahuan Allah Ta'ala tak berubah-ubah. Gitu. Dan qa'imatun ada ia bizatihi ta'ala, di zatnya Allah Ta'ala. Duduk di zat Allah Ta'ala. Tu. Faham apa tugasnya? Ya'lamu bihal asya. Mengetahuilah Allah Ta'ala dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan akan al-asya, akan segala sesuatu. Tuhan tahu tu mana? Tuhan tahu tu tidak terdahulu dengan tak tahu, serta pula nyata dengan secara lengkap sempurna. Tahu dengan secara kulli dan juz'i, tidak terdahulu pada sikit pun. Maka sebab tu lama lagi tak tahu saya kan, takluk bagi sifat ilmu ni takluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim maknanya lulu sedia kala lagi. Muka kita kepek hidung lagu ni Tuhan tahu bila? Bila Tuhan? Bila kita ada mak kita beranak bagi kita tubik atas muka kami ni, kepek hidung akhirnya nak aku macam. Kalau tahu lagu tu bodoh tu Pas Tuhan tahu hidup kita kepek lagu ni bila? Sedia kala lagi. Sebelum ada kita, belum ada makhluk ni, Tuhan tahu segala perkara. Tak tersembunyi walau satu. Tu. Sebab tu dalam Quran kata, wa asirru qawlakum awijharu bih. Nah, wa asirru qawlakum. Nah, mu perlahan ke suara kamu tu. Awijharu bih, atau mu buat
Membaca Quran seluruh suci. Atau membaca kuat, terenung siap. Innahu alimun bidatis sudur. Aduh. Muslim ko sagamu, atau kuat ko sagamu. Tuhan tahu supaya. Nah, innahu alimun bidatis sudur. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dengan amat mendalam apa yang tersembunyi dalam dada kamu. Nah, tu bahkan Tuhan tahu tu bukan apa yang baru kita sembunyi. Oh, kita belum sembunyi lagi pun Tuhan tahu dah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ada. Ya'lamu mengetahui Allah Ta'ala. Nah, ya'lamu sirra mengetahui Allah Ta'ala itu akan sir. Sir ni maknanya hak terdalam daripada makam lubuk dalam hati kita. Mana? Benda hak kita telitahlah. Tak ada sampai tahu. Kita dah nak pakai kapur, nak terus dah agak kamu itu mana beli itu. Duduk dalam hati ni, tak tahu. Satu Allah tak tahu. Wa akhfa, hak lebih dalam lagi tersembunyi daripada sir. Akhfa, sendiri pun tak tahu gapo nak telitah dapat bani. Oh, Tuhan tahu dah. Sedia ada di Tuhan tahu. Itu kan. Jadi jangan kata Tuhan ni apa? Dia tak tahu lagi siapa nak menjadi Nabi ni akhir zaman ni. Tu kita duduk boleh semua lah. Nah. Dia kata kita duduk sambung maulud ni dia tak sudah. Kenapa dia? Karena Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi nombor 40. Nah, mak dia sendiri tak tahu dia nak jadi Nabi. Tak apa mak dia engkau ke. Bukan Tuhan dah. Nah, dia lupa Muhammad ada kapur-kapur mana selit situ Muhammad kapur ni. Contoh. Nah. Bila umur 40 tu, Tuhan tengok dalam ramai-ramai orang di Mekah ni siapa jauh sekali dia tengok Abu Lahab, Abu Jahal, Jahil. Stop jauh lah kau. Tengok Muhammad lah jauh. Muhammad ahlan jadi rasul. Barulah umur 40 kait apa kita dengan dia sebagai umat. Cakapan seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Kerana seolah-olahnya ketika sebelum daripada umur 40 itu Tuhan tak tahu siapa nak jadi Nabi ini. Padahalnya Allah Ta'ala maha mengetahui sebelum daripada makhluk ini dicipta lagi, sedia Allah lagi. Tuhan tahu dah siap dalam ilmu dia. Nabi yang terakhir siapa, nama gapo, duduk di mana, waktu mana. Tu lahir di mana, hijrah di mana, wafat di mana, rupa muka dia lagu mana. Tapi kita begitu, Tuhan tahu kita. Saling tak tahu apa, begini tu. Saling tak tahu apa, begini lah Tuhan tahu. Kalau kita tahu, ni tak serupa dengan hak hakikat sebenarnya. Nak tengok dalam Facebook, kalau orang bujang, duk cari kasih nak bini lah. Nak tengok, main tina ni, tak ajak jumpa. Bawa kita depan, bergerak berapa kaki je ya. Tengok dalam Facebook, apa semua. Untuk Facebook ya etik boleh. Dah. Apa? Jadi hak kita tahu sebelum daripada kita jumpa tu, tak serupa dengan hakikat bila duduk depan. Tuhan dah. Tuhan tahu terus biji gitu dah. Nah, tu. Bukan hati ada dulu baru Tuhan tahu dah. Kalau hati ada dulu baru Tuhan tahu, jahil lah Tuhan. Terdahulu ilmu dia dengan tak tahu. Itulah gitu. Baik, habis. Kalau gitu kita tengok lagi kita pula. Maka bila dah kita tahu dah sifat Allah Ta'ala, sifat pengetahuan ni ialah satu sifat yang masa ada lagi pula sedia, lagi pula kekal, tak berubah, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Yang mengetahuilah Allah Ta'ala dengan sebagai di zatnya sifat pengetahuan akan segala sesuatu. Segala sesuatu tu masuk benda wajib Tuhan tahu, benda mustahil Tuhan tahu, benda jaih Tuhan tahu. Tahu tu pula muafakat dengan benda. Mana? Benda wajib Tuhan tahu akan jadi wujud. Benda mustahil Tuhan tahu akan jadi istihalah. Benda jaiz Tuhan tahu akan jadi jawaz. Itu. Mana muafakat dengan benda. Diri benda pun Tuhan tahu. Muafakat dengan benda tu pun Tuhan tahu. Gitu. Kita ni kadang-kadang tahu tu tak semua fakat dengan benda. Kita duk tahu kata anak kita pergi sekolah,
hari-hari atas kat kamu tu, dekat dengan pagoda di atas di sekolah. Nah, hari-hari berbulan-bulan kawan-kawan cakap disiplin telefon. Ajilah ni, ya saya. Kita nak tanya sikit ni, anak Ajilah ni 3 bulan dah tak pergi sekolah ni. Ya. Mana mungkin? Mustahil je gue. Kita yang tangan tu hari-hari yang sampai kat pagoda roket tak pergi sekolah, kau siapa nak terbagi tak kata you. Nah, sungguh kau je gue. Tak percaya nanti nak siasat. Nah, ia pun siasat kan gue, tengok-tengok. Betul sungguh cikgu. Anak yang dia hantar anak jalan masuk kat pagar tu boleh hidup mai seloka mana. Mati-mati aku yang pergi sekolah. Aku tahu pergi sekolah. Apa-apa tahu dia tu tak muafakat dengan benda. Nak cerita tu ya kena. Tak ada kita tahu apa ni. Nak ceritanya pengetahuan kita tu tak muafakat dengan benda. Pengetahuan Allah Ta'ala pasti muafakat dengan benda. Nampak? Muafakat dengan benda. Itu bacon tu. Kalau faham dah anggu-anggu belakang ni, nak tanya lah. Nak soalan. Dah kita kata Allah Ta'ala tu maha mengetahui dan pengetahuan dia tu, tahu dia tu muafakat. Berbetulan. Muafakat berbetulan kena dengan realiti yang berlaku. Kena dengan wakil. Betul-betul. Kalau gitu nak tanya, lah ni pukul 8, 9 minit. Soalan yang nak tanya sekarang 8-9 minit ni, nak tanya soalannya, Allah Ta'ala tahu ke tidak kita ni ada di pavilion? Nak tanya. Kita duduk mana tadi? Kita duduk surah Al-Hidayah. Soalan nak tanya pukul 8-9 minit, kita duduk surah Al-Hidayah. Soalan nak tanya pukul 8-9 minit sekarang ni, Tuhan tahu tak kita ada di pavilion? Tahu? Tahu tak? Sudah. Tahu juga? Enggak. Tak berani lah. Tak berani jawab tak ni. Ada kan Tuhan tahu belakang. Enggak tu. Nah, Tuhan tahu tak kita ada di pavilion sekarang ni? Tuhan tahu? Kalau jawab tak tahu lah. Kalau jawab tahu tak? Kalau jawab tak tahu ke kafir pula ya asal itu. Kalau jawab tak tahu jahil pula tu kan jahil kafir pula ni. Jawabnya tahu ke tak tahu? Tak tahu ni? Tak tahu jawab apa? Bukan tak tahu Tuhan ni. Tak tahu jawab apa? Tak tahu Tuhan ya dah. Jawapan dia Tuhan tak tahu. Tak tahu. Tuhan tak tahu jahil tak? Dah pukul 8-9 minit ni kita duduk surah Al-Hidayah, bukan duduk di pavilion. Kalau Tuhan tahu pukul 8-9 minit sekarang ni Tuhan tahu kita duduk di pavilion, bodohlah Tuhan. Tahu tak? Bodohlah Tuhan. Kenapa tidak muafakat dengan apa? Dengan benda. Kita duduk surah Al-Hidayah pukul 8-9 minit, tiba-tiba Tuhannya tahu kita duduk di pavilion. Tidak bodoh Tuhan. Tidak supaya kita dah hari tahu anak dia duduk sekolah, apa-apa duduk main snooker. Tapi tak boleh kecek kena kopi gitu dah. Timbul syubhat ni tempat ngaji tak apa lah. Nak cerita ke dia maknanya. Tempat orang lagi waktu takut kena kopi. Tuhan tahu tak dalam kita duduk di McValley. Baik mengapa. Ini kan soalan dalam kena kopi dah. Tuhan tahu lah. Wah, jahil demo. Jangan macam kat gitu. Tak boleh disebabkan benda tak baik pada Allah. Cuma nak nyata bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu muafakat dengan benda. Idrakus syai' mutabaqat lil waqi'. Mana mendapat sesuatu muafakat dengan realiti yang sebenar. Itu. Jadi soalan tanya tadinya, kita sekarang duduk di surah Al-Hidayah, Tuhan tahu tak kita duduk di tempat lain? Jawabnya tak tahu. Mengapa tak tahu? Kalau tahu jahil Tuhan. Sebab tak muafakat dengan benda. Karena kita duduk di surah Al-Hidayah. Jadi Tuhan tak tahu kita di pavilion, tapi Tuhan tahu kita duduk di surah Al-Hidayah. Gitu kan. Habis. Kalau gitu dia kata maka tahu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan. Sama arah daripada pengetahuan itu tahu. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Ini dia panggil apa? Ilmu kasbi dipanggil.
Kalau kata oh patut yang lain ngaji kuat sungguh-sungguh apa universiti maupun universiti. Tidak. Ilmu Allah Ta'ala bukan ini kasbi. Nah, ilmu kasbi ini ilmu kita. Kena usaha. Ilmu kasbi ini makna usaha. Belajar, ngaji, talaqi, dengar, itu ilmu kasbi, ilmu usaha. Jadi ilmu usaha ini pada makna jahil. Nah, itu dah. Pada makna jahil. Jadi ilmu kita ni pada makna jahil sebenarnya. Sebab itulah Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, nah, likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Tuhan kata tiap sampai bagi tiap-tiap orang yang mempunyai ilmu, likulli fawqa kulli dhi ilmin, sampailah di atas tiap-tiap orang yang mempunyai pengetahuan. Manusia ni orang yang ada tahu gini ini. Ini ingat saya kata. Sampai di atas tiap-tiap orang yang ada ilmu ni, ada lagi hak yang maha mengetahui. Siapa? Allah alimun itu. Tak ada pun kita tahu sebatas lidah sikitnya, ada nak cakap apa pun. Kenapa? Ilmu kita ada ni fi makna jahil. Nah, fi makna jahli, pada makna jahil kan? Nah, tu sekolah etok tahu. Nah, tu pun belajar usaha boleh faham dekat payah itu. Tuhan, maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Bukanlah ilmu hasilu bil ikhtiyari. Bukan ilmu Allah Ta'ala itu ilmu yang hasil dengan sebab usaha. Nah, tidak. Dan tiada dengan fikir. Dan nazar, kalau panggil ilmu nazar, bukan ilmu fikri dan bukan ilmu nazar. Ilmu Allah Ta'ala bukan bahasa jenis tilik nazar. Benar. Oh patut Tuhan buat kuat mengenung Tuhan. Patutnya lain. Bukan. Dah. Al-daruri tak sebut ni. Ya ada ilmu ni, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu kasbi, ilmu badihi. Semua ilmu yang kita sebut tadi itu fi makna jahli, pada maknanya hilangkan di sisi pihak Allah Ta'ala. Di hak ketuhanan Allah Ta'ala pada makna jahli. Sebab apa? Terdahulu dengan bodoh. Tidak. Apa ilmu nazari? Ilmu apa yang kita kena perlu tak mikir. Dah macam tahu apa kewujudan Allah. Kena hilik, kena fikir tengok alam ni berubah. Tiap-tiap benda berubah mesti baru, tiap-tiap benda baru mesti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia tentu tidak baru seperti dia. Itu kena proses mikir. Kena ada muqaddimah surah, muqaddimah qurra, ada muqaddam tali, ada natijah. Itu adalah ilmu mantik. Proses mikir nak jaga. Itu ilmu nazari. Ada ilmu bahasa daruri. Tahu dengan tak perlu belajar. Mana? Pedah di lada, masih di garam, mani di gula, tak perlu siapa nak ngaji pakai azhar nak tahu. Ngaji pakai Inggeris mana, pakai Oxford mana, tu apa tu kan? Baru saya tahu. Rupa-rupanya gula mani, bodoh nah. Lada tu pedah, bodoh nah. Kau tak mengaji tak baca buku tak huruf tahu. Apa? Lada tu pedah, gula tu mani, garai tu masing. Tak perlu mengaji pakai sekolah. Hak jenis tahu benda lagu ni, orang panggil ilmu daruri, mudah. Pasal tak nak fikir diri. Ada ilmu badihi. Mana ilmu badihi lipoh bagi mula dunia. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ada ke ilmu di sisi kami. Mana ilmu laduni tu lah. Tak kena belajar. Tu. Pun mana jahil tak? Sebelum tu hajar dia tahu tak? Tak tahu kan? Maka semua ilmu tadi itu fi makna jahli lah di sisi ketuhanan Allah Ta'ala. Habis itu. Kemudian kata dianya habislah. Kalau itu ilmu Allah Ta'ala kita sudah cari. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pengetahuan. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan, Allah Ta'ala maha mengetahui segala perkara, baik yang wajib, mustahil ataupun yang jaiz.
Dan tahu tu pula bukan hakikat saja, bahkan tahu muafakat dengan benda mana. Wajib Tuhan tahu atas jalan wujud, mustahil Tuhan tahu atas jalan istihalah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Kemudian pula tahu Tuhan tu teliti satu persatu. Sosok kayu juz'i, tidak hanya kulli. Nah, terperinci, tidak secara umum. Nah, gitu. Ini kita banyak ni supaya kita tu faham. Ada akidah falasifah dia etika Allah Ta'ala tu tahu dengan secara kulli saja, umum saja, umum. Lagu mana? Kata fuak falasifah Tuhan ni hanya tahu pasir di pantai. Tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir yang ada di pantai, Tuhan tak tahu. Itu. Maka siapa yang mengikut seumpama ni, kufrun bi ijma'il ulama. Kafir dia dengan ijma' ulama. Kufur. Nah, itu salah satu daripada akidah buat falasifah yang dikafirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Misalnya asatin kafar al-falasifatul aidah idza ankaruha wa hiya al-musbatah ilmun bi juz'iyyin wa hudusu awalimin wa hashrun li ajsadin wa kanat maitah. Itu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah mana? Tuhan tahu kulli, Tuhan tahu juga juz'i. Nah, mana? Tuhan tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir ada di pantai pun Tuhan tahu. Tuhan tahu rambut bulu ada di tubuh hitam, tahu. Berapa lah bulu pun Tuhan tahu. Itu. Lepas tu kita nak masak aling-aling tanya, berapa lah ada bulu di tubuh yang tu tak tahu dah ya. Kalau kat tubuh hari-hari duk berok, duk mandi yang dia sekali tu tak apa. Itu jahil yang kita. Itu. Tu. Baik, kalau tahu lagu itu kan Allah. Nah, tak ada lah kita nak bangga, nak sombong, nak hebat, nak menerai, nak kata kita ahli syurga dah. Kenapa? Kita ada di tubuh kita pun banyak benda kita tak tahu. Baik. Bila dah kita ikut lagu tu pada zat Allah Ta'ala, tentu tidak lawannya, wadidduha, dan bermula lawannya, lawan ilmu. Nah, jahil. Oh, yang kira bahasa Melayu tu jahil, jin alik ho lam, jahil. Kalau Arab al-jahlu. Tentu tidaklah lawannya lawan ilmu, lawan sifat pengetahuan tu al-jahlu, bodoh. Artinya arti jahil tiada tahu suatu atau tahu tiada betul dengan hakikat. Tahu tapi tak muafakat dengan benar. Nah, kita duduk di surga, Tuhan tahu duduk di Mebeli. Mustahil. Itu bodoh dia bagi. Tahu tidak muafakat dengan hakikat. Jadi lawan bagi ilmu ni al-jahlu au ma fi makna al-jahli. Bodoh tu sahaja, bodoh tu sendiri. Nah, orang panggil awal bagi pengetahuan. Kemudian ma fi makna al-jahli. Barang yang pada makna bodoh. Mana ma fi makna al-jahli tadi? Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badi, ilmu apa ni? Ilmu ihtisab. Ikut sebut ni. Segala ilmu hak ini kita makhluk sifat ni itu fi makna al-jahli indallah. Dan itu pada makna jahil di sisi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Habis itu. Mustahil makna tentu tidak. Mustahil dengan makna istihalah. Kita tak awil orang gitu. Kenapa? Jahil-jahil itu orang panggil mustahil. Jadi kalau kita orang panggil bahasa kan, mustahil lah orang gitu. Jadi mustahil ia jahil, mana istihalah lah ia Allah Ta'ala tu jahil. Ia Allah Ta'ala jahil itu mustahil. Kita nak hukumkan buat Allah Ta'ala tu jahil. Tentu tidak. Tentu tidak tu dia panggil istihalah. Tentu tidak Allah Ta'ala tu jahil, bodoh, atau pada makna bodoh. Mana? Ilmu kasbi, ilmu ikhtiyari, ilmu daruri, ilmu nazari, ilmu badi, ilmu laduni, ilmu fikri. Ikut. Ini ilmu-ilmu bahasa dari kita semua fi makna jahil indallah. Hanya wajib tahu, ini hanya wajib bersepakai zat Allah Ta'ala, sifat pengetahuan.
selama-lamanya. Itu. Ya, tu. Habis. Kemudian dalilnya, ada pun bermula tanda. Tanda ini dalil. Dalil mana yang menunjuk dia tanda dia dalil? Di atas mesti bersifat Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuan, dan tentu tidak bodoh Allah Ta'ala, dan tentu tidak juga pada makna bodoh. Kenapa? Karena tentu tidak pada makna bodoh itu li'anna dzalika yastalzamu sabqul jahl. Karena orang panggil perkara-perkara pada makna bodoh itu menuntuti mestilah oleh terdahulu bodoh juga. Macam sebut ilmu, tapi sebelum dia tu boleh ilmu, dia tahu tak? Dia tak tahu, dia nak belajar. Jadi sabqul jahl. Sama juga syak, zan, waham, semua tu orang panggil mustahil Allah Ta'ala. Tak ada orang panggil ilmu pengetahuan Allah Ta'ala tu syak, zan, waham, tak ada. Kerana tu semua tu orang panggil fi makna jahli juga. Kita kan macam syak. Ada tak kita syak? Ada. Kita syak itu loh kan. Ada. Jahat tu pada awal syak idrakut tarafai fil qalbi minas sawa, mendapat dua tepilah kita bersama dengan 50-50. Atau waham atau zon, itu semua tu pada makna jahil lah. Tidak ada di zat Allah Ta'ala. Dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan pengetahuan, ilmu, tentu tidak dia bersifat dengan jahlu atau fi makna jahli, ialah sekalian makhluk ni. Makhluk ni. Kenapa? Orang tengok. Kalaulah orang panggil Tuhan itu tidak bersifat dengan pengetahuan, tentu dia bodoh. Kalau dia bodoh, bolehkah dia buat alam ini dua kali? Langit, bumi, kau boleh? Boleh buat ke bodoh ni? Boleh. Ya, kata orang lagi bumi. Tak jawab soalan matematik lah, bodoh tak boleh dah. Ni langit, bumi, begitu sekali hebat. Dengan matahari, bulan, bintang. Tersusun orang panggil segala nizam, peraturan alam ni. Hujan, panas, kering, Allah. Kalau tidak, zat yang bersifat dengan pengetahuan tak boleh nak buat ini Muhammad. Maka kewujudan alam ini menunjukkan mesti di zat Allah Ta'ala ada sifat ilmu pengetahuan, tentu tidak bodoh atau pada mana bodoh di zat Allah Ta'ala. Itu mana alam ini dalil. Alam ini dalil lah. Kewujudan alam ini menunjukkan mesti di zat Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan, tentu tidak dia bodoh. Kalau kita tak boleh kira dia begitu, kita mukallid. Tak boleh kan? Tuhan mesti sifat orang yang tahu lah. Mesti jahil, bodoh. Tentu tidak. Dalil mana dalil? Ada dalil itu mengajar itu laku. Alhamdulillah. Bahaya tu. Kalau tu guru mengajar Tuhan bodoh. Tuhan bodoh lah. Ini aku mulut tu guru. Nak lain. Ilmu ni kita kena mujtahid. Ilmu ni kena ijtihad. Mana? Kena dilih, kena fikir, kena proses. Dibenarkan taklid tu mula-mula. Mana? Masa dia pengaji. Lepas tu, ni turun makan nasi tu, risau apa, nak fikir boleh tengok. Dah? Dia fikir. Ya, boleh pak fikir boleh nanti je. Ya, tu yang mesti sifat pengetahuan. Tentu tidak, dia wajar. Habis, selesai masalah. Bila kita fikir balik. Habis. Kemudian kita akan sambung bulan insya-Allah dan haya. Wallahu a'lam. Dan haya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم وأهلنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,